Selamat pagi kepada doktor. Hari ini kami dari Kumpulan 7 ingin membentangkan laporan temu buah bersama penolong kanan ko-kurikulum. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Li Yiping, Siti Natasha binti Sabsudin, Nur Huda binti Cahkarya dan saya Wong Guan Yen. Kami amat berterima kasih kepada Dr. Muaz Ajam binti Muhammad kerana telah memberikan tunjuk ajar dan meletakkan sepenuh kepercayaan beliau kepada kami untuk melaksanakan tugasan temu buah ini. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Khadijah binti Hushim yang merupakan penolong kanan ko-kurikulum SMK Ismail Petak kerana telah meluangkan masa untuk menjawab soalan-soalan temu buah yang kami jalankan. Akhirnya, kami ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada doktor kerana memberi peluang kepada kami untuk menjalankan tugasan ini yang bermakna dan bermanfaat kerana melalui temu buah dengan Cikgu Khadijah, kami telah memperolehi berbagai pengetahuan berkaitan dengan pelaksanaan dan pengurusan ko-kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Huda binti Zakaria, nombor metrik 273329. Sekolah yang dipilih bagi melaksanakan tugasan ini adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Ismail Petra. SMK Ismail Petra terkenal dengan akronimnya SMIP berdasarkan nama asalnya, Sekolah Menengah Ismail Petra. SMK Ismail Petra merupakan sekolah kawalan aliran Melayu terawal yang ditubuhkan di negeri Kelantan pada 1969 dan merupakan sekolah terkemuka di negeri tersebut. Program pendidikan khas integrasi masalah pendengaran turut dibuka di SMIP. Kini SMIP menerima pelajar dari tingkatan 1 sehingga ke-6 atas. SMIP sangat cemerlang bukan sahaja dari segi akademik, malah juga dari segi pengurusan dan pelaksanaan ko-kurikulum di sekolah. Banyak pencapaian ko-kurikulum yang membanggakan telah dicapai. Lomba basikal, sukan taekwondo, permainan catur, squash, teater drama Inggeris turut menjadi penyumbang kepada pencapaian ko-kurikulum yang membanggakan kerana kesemua aktiviti ko-kurikulum tersebut berjaya mendapat tempat di peringkat kebangsaan. Seterusnya kita beralih kepada biodata Cikgu Khadijah. Hajah Khadijah binti Husin ataupun lebih mesra disapa dengan panggilan Cikgu Khadijah merupakan penolong kanan ko-kurikulum yang berkhidmat di SMK Ismail Petra. Cikgu Khadijah mula berkhidmat sebagai PKKO di sekolah tersebut pada tahun 2018. Beliau berasal daripada negeri Kelantan dan telah memegang jawatan sebagai PKKO selama 3 tahun dari tahun 2018 sehingga kini. Cikgu Khadijah bermula sebagai guru biasa pada tahun 1992 setelah menamatkan pengajiannya di Universiti Malaya di bawah Fakulti Sains Pendidikan Malaya. Pada tahun 1996, beliau telah menjadi kaunselor sepenuh masa di SMK Zainab I, iaitu salah sebuah sekolah terulung di Kelantan selama 19 tahun. Pada tahun 2016, beliau telah bertukar ke jawatan dalam pentadbiran iaitu menjadi guru kanan bahasa di SMK Pitu Geng. Selepas itu, beliau dinaikkan pangkat menjadi PKKO di Sekolah Menengah Kebangsaan Ismail Petra. Misi dan visi yang digunakan di SMIP adalah sama dengan visi dan misi yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan yang bertujuan untuk mendukung hasrat yang sama. Visi yang diperkenalkan adalah memacu kecemerlangan ko-kurikulum dalam pelbagai peringkat menjelang tahun 2025. Manakala misi yang diperkenalkan pula adalah melaksanakan program pendidikan ko-kurikulum ke arah memperkembangkan potensi dan bakat murid selaras dengan dasar pendidikan negara serta Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. SMIP telah mencipta satu slogan bagi menyedari para pelajarnya berkaitan dengan kepentingan ko-kurikulum. Slogan tersebut berbunyi Reaching for the Star yang bermaksud untuk menyasarkan pencapaian yang tertinggi dalam apa-apa penglibatan ko-kurikulum. Slogan ini berjaya diterapkan dalam jiwa pelajar apabila kejayaan demi kejayaan pelajar dapat dicapai dalam bidang ko-kurikulum.
Sekarang, saya akan membentangkan sedikit ringkasan terhadap keseluruhan sesi temu bual ini. Kita menjalankan sesi temu bual dengan seorang penolong kanan ko-kurikulum iaitu Cikgu Khadijah pada tarikh 6 Jun 2021 pukul 3.30 petang hingga 5.30 petang. Kita menjalankan sesi temu bual tersebut dengan menggunakan platform Google Meet. Ahli kumpulan yang ada hadir sesi temu bual tersebut adalah Nur Huda binti Cakaria, Siti Natasha binti Sabsudin dan saya Wong Guan Yen. Manakala Li Yiping tidak dapat hadir sesi temu bual tersebut. Dalam hal ini, kehadiran menjadi satu cabaran untuk kami dalam persediaan perancangan dan pelaksanaan sesi temu bual tersebut. Cabaran ini berlaku disebabkan masa ruang yang tidak sepadan antara Cikgu Khadijah dan salah satu ahli kumpulan yang mempunyai hal peribadian pada dua masa yang ditetapkan. Dalam hal ini, kami telah mengambil keputusan untuk menjalan sesi temu bual tanpa kehadiran salah seorang dari kumpulan kami, iaitu Li Yiping. Keputusan yang telah diambil oleh kami telah mempertimbangkan semua perkara seperti cabaran internet dan lain-lain kerana kami ingin menjalankan temu bual tersebut dengan lancar dan secepat mungkin semasa kesemua capaian internet ahli kumpulan berada dalam keadaan stabil. Daripada cabaran ini, kami dapat mempelajari apabila menghadapi cabaran, kami perlu meninggalkan bahagian kecil dan mempertimbangkan keseluruhan keadaan untuk menentukan keputusan yang paling sesuai. Seterusnya, maklumat untuk sesi temu bual ini adalah melalui sesi temu bual dengan Cikgu Khadijah iaitu seorang PKko untuk memahami pengurusan dan pelaksanaan ko-kurikulum di Sekolah Menengah Kebangsaan Ismail Petak. Selain itu, melalui sesi temu bual, kami juga memperolehi berbagai kebaikan dan pengetahuan daripada Cikgu Khadijah. Tentang kebaikan dan pengetahuan tersebut, kami akan menerangkan secara terperinci dalam bahagian perbincangan nanti. Seterusnya, saya Siti Natasha binti Samsudin akan meneruskan perbentangan dengan menerangkan berkaitan ringkasan yang menggunakan skala Likert. Berdasarkan transkrip temu bual yang telah disediakan, kumpulan kami menetapkan skala 1 iaitu tidak dilaksanakan hingga skala 7 iaitu sangat berjaya dilaksanakan. Skala ini diberikan adalah melalui penilaian kumpulan kami berdasarkan jawapan yang telah diberikan oleh Cikgu Khadijah berkaitan petunjuk pelaksanaan dan maklumat yang berkaitan dengan aktiviti ko-kurikulum. Skala yang telah kumpulan kami berikan adalah dari skala 5 iaitu telah dilaksanakan hingga skala 7 iaitu sangat berjaya dilaksanakan. Sebagai contoh, petunjuk pelaksanaan yang telah kami berikan skala ialah bagi memastikan pelajar sentiasa mengetahui akan kepentingan ko-kurikulum, slogan Reaching for the Star telah dilaksanakan skala 5 oleh SMIP yang menggalakkan pelajar-pelajar sentiasa mencapai pencapaian tertinggi dalam aktiviti ko-kurikulum. Penubuhan persatuan atau kelab yang sepadan dengan enrolment telah berjaya dilaksanakan iaitu skala 6 oleh SMIP dengan adanya sokongan oleh ibu bapa yang menginginkan anak mereka menceburi kelab yang mereka sukai. Prasarana bagi pelaksanaan ko-kurikulum pula skala 7 sangat berjaya dilaksanakan dengan adanya Sekolah Menengah Kebangsaan Putra yang berhampiran yang merupakan sebuah sekolah sukan. Segala kemudahan dan kelengkapan bagi aktiviti ko-kurikulum dapat disediakan dengan baik oleh SMIP dan sekaligus tiada sebarang masalah untuk mendapatkan sumber kewangan bagi menyediakan prasarana tersebut dengan adanya hubungan baik bersama pihak luar khususnya ibu bapa. Ya, sekarang saya akan membentangkan perbincangan kami terhadap temu bual yang telah dilaksanakan. Pertama,
kami mendapati bahawa surat pengeliling istisya adalah amat penting dalam melaksanakan segala aktiviti kokurikulum. SPI adalah wakta kerajaan yang dikeluarkan oleh KPM dan diedarkan dari masa ke semasa. SPI juga merupakan satu arahan dan garis panduan dalam melaksanakan sesuatu tugasan dan perkhidmatan. SPI merupakan punca kuasa yang perlu dipatuhi oleh penjawat awam. Akhirnya, SPI adalah satu peraturan dan perundingan. Segala aktiviti kokurikulum yang dirancang mesti merujuk SPI sebagai garis panduan yang standard supaya aktiviti-aktiviti tersebut dapat dijalankan dengan lancar dan terurus dari segi keselamatan dan undang-undang. Contohnya, merujuk kepada Surat Pengeliling Istisya Bilangan 9/2000. Panduan keselamatan diri belajar semasa pengajaran, pendidikan jasmani dan kesihatan serta kegiatan kokurikulum dan sukan di dalam dan di luar kawasan sekolah. Sekiranya berlaku apa-apa kemalangan seperti kenderaan teruk atau mengakibatkan kematian pelajar, laporan kemalangan atau kecederaan mesti disediakan selepas siasatan dan dilaporkan kepada pengetua dengan segera. Guru pengeliling juga mestilah menyediakan laporan bertulis kepada pihak sekolah mengenai sebarang aktiviti yang dijalankan atau disertai, iaitu pelaporan aktiviti. Setiap murid perlulah mendapatkan kebenaran bertulis dari ibu bapa atau penjaga untuk menyertai sebarang aktiviti kokurikulum. Semua ini adalah berbagai kewajipan untuk melaksanakan kegiatan kokurikulum supaya segala perbuatan adalah mengikut peraturan dan protokol yang standard. Sekiranya berlaku kes yang perlu yang melibatkan mahkamah, semua kertas kerja, dokumen-dokumen dalam bentuk hitam dan putih, iaitu black and white, akan menjadi bukti. Dengan itu, kami memahami bahawa perancangan dan pelaksanaan kegiatan kokurikulum bukannya mengikut sesuka hati seseorang penjawat awam, manakala ia mempunyai standard protokol yang ditetapkan oleh pihak kerajaan demi memudahkan dan memastikan perancangan yang dilakukan adalah dilindungi oleh undang-undang dan mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini berlaku dalam pelaksanaan kegiatan kokurikulum. Seterusnya, keselamatan pelajar diutamakan. Melalui temu bual dengan Cikgu Khadijah, kami amat bersetujui dengan perbuatan sekolah yang mementingkan keselamatan pelajar. Peningatan yang amat penting iaitu jangan melangkau sebarang langkah keselamatan yang dinyatakan dalam SPI. Pihak sekolah atau pihak pengurusan kegiatan kokurikulum yang bertanggungjawab mesti mengikut protokol yang ditetapkan. Pihak pentadbir SPIM amat mematuhi segala garis panduan demi keselamatan dan kesejahteraan murid-murid mereka. Mereka akan menghantar surat berkenaan ke balai polis dan hospital
yang berdekatan dengan tempat perkemahan sekiranya mereka mengadakan aktiviti perkemahan. Untuk hari sukan pula, pihak sekolah mesti menghantar surat berkenaan ke klinik kesihatan yang berdekatan dengan stadium. Cikgu Khadijah menegaskan bahawa langkah keselamatan ini adalah tidak boleh diabaikan. Guru-guru atau pihak sekolah tidak boleh melihat perbuatan ini sebagai perbuatan lebihan sebab mereka mempunyai fikiran seperti tidak akan berlaku sebarang kemalangan dalam aktiviti ini. Tidak boleh mempunyai fikiran seperti ini. Penghantaran surat berkenaan kepada pihak polis dan hospital adalah penting kerana jika berlaku sebarang kemalangan, help is on the way. Ketiga, kemahiran penggunaan sumber dan bekerjasama dengan pihak lain. Segala kerjasama dan penggunaan sumber secara berkesan adalah demi kebaikan pelajar. Contohnya, Smith akan membuat tempahan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Putera yang merupakan satu sekolah sukan yang berjiran dengan mereka serta mempunyai satu stadium, iaitu Stadium Ginjang Emas untuk melaksanakan program-program besar seperti Hari Sukan. Selain itu, pihak sekolah perlulah bekerjasama dengan anggota masyarakat seperti PIBG, Persatuan Bekas Murid Sekolah, Korporat, IPTA, dan IPTS demi kebaikan dan kejayaan pelajar. Contohnya, squad merupakan salah satu sukan permainan di Smith yang amat berjaya ke peringkat kebangsaan. Namun, tiada kelangkaan skuad yang dapat disediakan di sekolah kerana orangnya yang sudah terhad. Jadi, pihak sekolah haruslah membayar sewaan bulanan yang tinggi. Namun, dengan sokongan PIBG, isu ini telah diselesaikan. Sokongan PIBG telah memudahkan latihan bulanan tersebut kerana tiada masalah kewangan yang bakal dihadapi. Ceramah-ceramah yang penting kepada pelajar-pelajar juga memerlukan perkongsian daripada pihak berkenaan seperti pensyarah universiti, pihak polis, pihak bomba dan lain-lain. Oleh itu, kerjasama dengan anggota masyarakat sangat membantu pihak sekolah demi merealisasikan kejayaan para pelajar. Seterusnya, kejayaan murid adalah sebahagian dari tanggungjawab guru dan pihak sekolah. Memetik kata-kata daripada Cikgu Khadijah, murid dapat mencapai kejayaan apabila mereka diberi ruang dan kemudahan. Kami amat bersetuju dengan pernyataan Cikgu Khadijah apabila beliau menceritakan seorang pelajar pendidikan khas yang mahir bermain bola sepak telah dipilih untuk bermain bola sepak di Korea. Peristiwa ini menyedarkan kami bahawa sebagai seorang pendidik, tugasnya bukan sahaja mengajar, malah juga perlu menjadi cahaya bagi memimpin anak murid ke arah kejayaan mereka dan perlulah berusaha memahami pelajar itu dan akhirnya menolong mereka dengan segala sumber yang ada.
Melalui temubuan itu, kami mendapati bahawa cabaran utama dalam kurikulum selepas wabak COVID-19 adalah pelaksanaan aktiviti kurikulum secara atas talian, iaitu secara online. Menurut Cikgu Khadijah, sekolah beliau menghadapi cabaran melaksanakan aktiviti kurikulum online kerana bukannya semua pelajar sekolah tersebut memiliki kemudahan seperti Wi-Fi, telefon bimbit dan capaian internet yang bagus. Aktiviti kurikulum online adalah sepenuhnya bergantung kepada capaian internet masing-masing. Pihak sekolah juga suka untuk menilai prestasi pelajar dalam norma baharu ini. Namun, Cikgu Khadijah dan guru-guru sekolah sentiasa menolak pelajar-pelajar untuk menyertai pertandingan atas talian supaya mereka tidak hilang minat belajar dan dapat membantu mereka untuk terus meningkatkan pengalaman dan pengetahuan dalam aktiviti kurikulum walaupun secara atas talian. Guru-guru Smith akan memberi bantuan semungkin yang boleh. Contohnya, mereka akan menolong murid-murid edit video mereka untuk menyertai pertandingan online tersebut. Dan paham pula, cabaran yang seterusnya adalah VUCA, iaitu guru dan pemimpin pendidikan hendaklah bersiap sedia untuk menghadapi cabaran kemeluapan, volatility, ketidakpastian, uncertainty, kerumitan, kompleksiti, dan kekabaran ambiguous di dunia yang kita lalui hari ini. Dalam dunia VUCA, guru perlu mengharungi banyak halangan dan memastikan unit sekolah itu teratur dan optimis dalam penghasilan pembelajaran pelajar. Tidak dapat dinaifkan bahawa pandemik COVID-19 sebenarnya memberi kesan kepada seluruh sektor di Malaysia. Dalam bidang pendidikan, Malaysia masih tidak mempunyai kemudahan atau sistem yang lengkap untuk menjalankan pembelajaran atas talian. Contohnya, capaian internet yang lemah di kawasan tertentu seperti kampung, luar bandar, pekan. Pelajar-pelajar yang miskin tidak mempunyai sebarang peralatan seperti telefon bimbit, laptop, komputer dan lain-lain untuk melibatkan diri dalam PAT. Mereka juga tidak mampu menanggung kos internet yang tinggi secara bulanan. Selain itu, arahan daripada KPM mungkin mempunyai perubahan mengikut situasi COVID-19 dan warga sekolah wajib mematuhi segala arahan dan panduan terkini yang ditetapkan oleh KPM. Secara tuntasnya, guru-guru perlu bersiap sedia untuk menghadapi sebarang cabaran dan perubahan persekitaran yang diciri oleh VUCA pada araf baharu ini. Seterusnya, kawan saya Wong akan menerangkan dapatan akhir kami dalam temubuah ini. Seterusnya adalah ciri-ciri pemimpin yang kami mempelajari dalam sesi temubuah tersebut. Ciri pertama untuk menjadi seorang pemimpin adalah mempunyai kemahiran komunikasi dengan berkesan,
dalam komunikasi berkesan mempunyai 4 ciri, iaitu kefahaman, keseronokan, menjaga kepercayaan sasaran dan juga tindakan yang menyejuri. Sebagai seorang pemimpin, perlu mempunyai kemahiran komunikasi berkesan untuk menyampaikan sesuatu dengan berkesan dan jelas untuk menjamin maklumat dapat dicapaikan. Dalam situasi COVID-19, komunikasi berkesan merupakan perkara yang amat penting untuk seorang pemimpin kerana pemimpin perlu menyampaikan idea dan maklumat dengan berkesan kepada staf-staf lain supaya dapat memastikan tugasan dapat dijalankan dengan baik dan sempurna. Seterusnya, sebagai seorang pemimpin, juga perlu mempunyai flexibility, iaitu mempunyai pemikiran strategi untuk menyelesaikan masalah persekitaran yang kompleks dengan menggunakan teknologi terkini dan juga menggabungkan konsep lama dan baru untuk mewujud penyelesaian dan bertindak balas secara segera untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam situasi COVID-19, sebagai seorang pemimpin co-curriculum, perlu mempunyai fleksibiliti untuk menyelesaikan masalah aktiviti co-curriculum tidak dapat dijalankan seperti biasa. Dalam hal ini, pemimpin co-curriculum dapat menggunakan teknologi pada masa kini untuk mengutamakan pertandingan yang berkaitan dengan co-curriculum secara atas talian dan juga menggalakkan belajar untuk mengetahui pertandingan secara atas talian. Ciri-ciri pemimpin yang terakhir adalah pemimpin perlu menjadi fasilitator perubahan, iaitu seorang yang boleh meninjau perubahan dan melaksanakan strategi perubahan supaya dapat bertindak untuk menggegalkan keseimbangan antara maklumat jangka panjang dengan perancangan aktiviti harian dan juga maklumat jangka pendek. Selain itu, sebagai seorang pemimpin yang dapat menjadi fasilitator perubahan, juga perlu mempunyai pemikiran futuristik. Pemikiran futuristik dapat menjadikan pemimpin sebagai seorang yang lebih inovasi dan kreatif untuk berfikiran luar daripada kebiasaan. Sebagai seorang pemimpin yang dapat menjadi fasilitator perubahan dengan mempunyai pemikiran futuristik dapat membantu pemimpin tersebut melaksanakan pemantau dan pelibatan secara langsung dalam menguruskan perubahan yang dihadapi. Sekarang saya akan pas kepada kawan untuk meneruskan. Maka secara keseluruhannya sesi temu bol bersama PKK Smith iaitu Cikgu Khadijah berjaya dilaksanakan dan kesemua jawapan yang diberikan menempati kehendak soalan yang dikemukakan. Melalui kesemua dapatan tersebut dapat disimpulkan bahawa Smith mempunyai sistem pengurusan dan pelaksanaan co-curriculum yang sangat cemerlang menyebabkan kesemua pelajarnya terlibat aktif dalam aktiviti co-curriculum dan ini bersesuaian dengan misi dan visi yang telah diperkenalkan. Pelibatan pihak luar, ibu bapa serta pelajar itu sendiri dalam bidang co-curriculum telah berjaya menyemarakkan lagi matlamat, visi dan misi yang ingin dicapai oleh sekolah dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Dasar-dasar co-curriculum juga berjaya dilaksanakan. Walau bagaimanapun, sistem pelaksanaan dan pengurusan co-curriculum di Smith telah diubah sesuai selaras dengan Standard Operating Procedure SOP yang telah ditetapkan akibat wabak COVID-19. Dalam dunia kini, guru perlu mengharungi banyak halangan bagi memastikan unit co-curriculum di sekolah sentiasa teratur dan optimis dalam penghasilan kecemerlangan pelajar. Selain itu, guru juga perlulah menguasai kemahiran VUCA.